أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم افتح علينا همتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من المرشدين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum kepada para pelajar dan rahmati Allah sekalian. Pada hari ini kita bertemu lagi untuk pengajian secara online kita. Bagi kita mengulang kaji bahagian sorof, sorof di peringkat SPM, insya-Allah. Apa yang kita kongsikan ini sedikit sebanyak memberikan kefahaman kepada kamu. Kita teruskan kepada kita punya ulang kaji sorof untuk tidak membuang masa, Baik. Kita berada di buku latihan tingkatan 5 Ustazah Zahrah Awang. Okay? Dan ini untuk set yang terakhir, iaitu set yang ke-7 dan set yang ke-8. Maka lengkaplah kita punya ulang kaji daripada buku tingkatan 4 ada 7 set. Kemudian buku tingkatan 5 ada 8 set, 15 set semuanya. Ustaz dah tunjuklah kaedah-kaedah jawapan dia, macam mana nak dapatkan jawapan dan apakah jawapannya. Walaupun dekat belakang buku tu ada jawapan, tapi kita dekat sini kita lebih kepada perbincangan supaya kamu faham bagaimana jawapan itu dibentuk. Jadi untuk hari ini insya-Allah kita akan masuk dalam set yang ke-7 dan set yang ke-8. Jadi kita mulakan dengan set yang ke-7 dahulu, yang berada pada muka surat 50, buku Ustazah Zahrah Awang pada muka surat 50. Baik. Dalam muka surat 50, nombor 18, 19, 20, 21. Soalannya, dha'al kalimatil mushtaqqah min maddah bada'a fil firaghatil atiyah. Letakkan perkataan mushtaqqah, yang mushtaq, yang pecah, yang boleh dipecahkan, perkataan boleh dipecahkan dengan menggunakan maddah ataupun kalimah ba, da, a. 3 ba, da, hamzah. Bada'a maksudnya mula. Jadi dia boleh jadi fi'il madhi, bada'a, bada'u. Dia boleh jadi fi'il mudhari', ya bada'u, ya bada'ani, ya bada'una. Dia boleh jadi fi'il amar, ibda', ibda'a, ibda'u. Dia boleh jadi fi'il sulasi biharfin, mazid sulasi biharfin, fi'il yang fi'il 4 huruf, ibada'a, ataupun fi'il 5 huruf, ibtada'a, fi'il 6 huruf, istabda'a. Kemudian dia boleh jadi isim fa'il, badi, isim maf'ul, mabdu. Kemudian dia boleh jadi isim zaman, mabda', isim makan, mabda', dan seterusnya. Itu maksudnya daripada perkataan ini satu, kita pecahkan dia menjadi beberapa perkataan yang lain yang bersesuaian dengan ayat yang diberikan. Jadi untuk set yang ke-7 ni, awal-awal dia dah bagi soalan aras tinggi. Kita kena faham apa yang disebut, apa yang dibahas, apa yang diperkatakan dalam ayat. Jadi soalan 18 ni, kamu kena, kalau peringkat kamu kena banyak guna kamus lah dalam ni. Alat talib, ke atas pelajar, hendaklah yuraja'ud durus, mengulang kaji pelajaran sejak munzu permulaan tahun. Munzu tempat kosong, asana tahun. Jadi permulaan, bada'a kita boleh bagi jawapan bidayah. Bada'a, bidayah. Ini disebut sebagai masdar permulaan. Atas lah. Macam mana Ustaz dapat jawapan? Kena faham aja. Boleh dapat. Kemudian 19, tempat kosong awal-awal, mubaron, perlawanan Quratul Qadam bola sepak, fi sa'ati tsaminah, pada jam 8 masaan petang. 8 petang. 8 malam lah ni, 8 malam. Jadi kat situ kita nak sebut bermulanya perlawanan bola sepak pada jam 8 malam. Jadi bila diisi tempat kosong dekat depan, kita boleh buat banyak lah. Kita boleh letakkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kita letakkan tabda'u. Ataupun kita letakkan isim zaman, al-mabda'.
pun boleh isim zaman permulaan mabda tabda'u al-mubarat ataupun al-mabda' mubaratin quratil qalam. Lepas tu apa lagi kita letak ibtada'a fi'il di huruf, kita boleh letak ibtada'a, okey, ibtada'a. Nampak dia banyak jawapan sebab dia kosong dekat awal-awal bermulanya. Nah, jadi dia macam-macam jawapan. Boleh, tak ada masalah. Wada'al Islam, okey. Kat sini kita boleh letak isim maf'ul. Islam telah meletakkan permulaan yang asas dalam menegakkan mendirikan kerajaan. Okey. Mabdu'ul asasiyah. Mabdu' isim maf'ul kita letak. Mabdu' ataupun badi'ul asasiyah ataupun apa isim fa'il mubtadi'ul asasiyah, okey, ataupun badi'ul asasiyah isim fa'il. Nah, okey, ni fi'il, ni apa, ni isim maf'ul, isim fa'il, boleh, tak ada masalah. Okey, kat situ. Ni kalau korang tak apa, kalau kamu semua tak faham ayat ni tak boleh jawab. Memang tak boleh. Sebab tak tahu nak letakkan apa. Dan sebelum kita, bila dah faham pula, kamu kena faham pula yang kamu nak letak ni apa fungsi dia. Isim fa'il apa? Pelakon. Isim maf'ul apa? Dia benda yang dia lakukan. Fi'il mudhari' apa? Fi'il yang akan datang. Fi'il madhi apa? Fi'il yang telah berlaku. Isim zaman menunjukkan kepada masa. Isim makan menunjukkan kepada tempat. Masdar kata terbitan tidak menunjukkan kepada masa, tidak menunjukkan kepada tempat. Okey? Gitu. Kemudian yang terakhir 21, ya tulab, guru mengatakan qala al-muallim ya tulab, wahai semua pelajar, tempat kosong, al-amal bismillah. Kerja itu dengan bismillah. Maksudnya kat situ fi'il amal, mulakan kerja dengan bismillah. Mulakan. Jadi bada'a fi'il amal dia ibda. 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 Jadi balik. Ni fi'il amal. Okey, ada sedikit. Tak mustahil dekat sini kebanyakan pelajar SPM dia akan dapat 0/8. Sebab kebanyakan ni tidak boleh memahami ayat. Tidak boleh memahami ayat bahasa Arab tu. Dan hanya segelintir ataupun sebahagian pelajar sahaja yang boleh jawab. Itu pun bukan perfect lah 8/8. Mungkin ada 6/8, 5/8, 7/8 dan hanya segelintir saja yang mahir betul-betul yang dapat 8/8 soalan ni. Jadi soalan ni saya tak nafikan aras tinggi. Kena faham apa yang disebut. Okey. Kemudian soalan seterusnya adalah masalah dekat bab dalam ni bahagian mushtaq. Dalam bab mushtaq ni kebanyakan pelajar memang timbul masalah sebab dia tak faham ayat. Jadi itulah kerja dia. Dia tak semua benda kita nak dapatkan mudah. Tak semua benda. Semua yang kita belajar susah. Kalau semua benda kita belajar nak mudah saja, kat situ tak ada nilai lah dari sudut ilmu tu. Bila susah, jadi kita akan cuba dapatkan benda yang susah tu. Macam dalam SPM ni yang susahnya adalah mushtaq. Tak nak kamu kena faham ayat. Jadi kamu kena banyak apa ni, baca kamus. Bukan kamu cari maksud ayat, buat banyak latihan, lama-lama tu dapat dah. Itulah jalan yang yang ustaz guna, yang orang dulu guna sampailah sekarang mahir. Okey? Kemudian soalan seterusnya, bezakan isim alat dan isim makan. Mayyiz ismal alat wa ismal makan. Fima ya'ti, bezakan isim alat dan isim makan. Isim alat itu adalah kata nama peralatan. Isim makan kata nama tempat. Dia suruh bezakan. Jadi kalau dekat dalam ayat tu ada isim makan, keluarkan, tulis isim makan. Okey. Di soalan 22, Zurna malja'al aitam fil usbu'il madhi. Kamu kena tahu wazan isim makan dan isim alat. Isim makan wazan dia satu je. Memang mudah. Ada mim dekat depan. Mim tambah fa'ala. Mim tambah fa'ala. Jadi dia akan jadi macam ni bentuk dia. Okey, maf'al ataupun maf'il. Contoh apa? Isim makan, masjid. Maf'il, masjid. Masjid tempat kita semayang tu, itu adalah contoh isim makan yang selalu orang pergi tapi orang tak tahu. Sebut masjid-masjid tapi dia tak tahu masjid tu apa. Masjid tu adalah isim makan. Okey, masjid contoh wazan maf'il. Kalau contoh wazan maf'al, ain bari atas, contohnya restoran, tempat makan, kafe, kita panggil mat'am. Okey, mat'am. Ataupun pejabat, maktab, maktabah, madrasah.
Itu wazan maf'al. Okey. Nah, adapun isim alat dia banyak wazan. Dia wazan, ada wazan fa'alatun. Okey. Dia yang paling famous 4 lah. Fa'alatun, mif'alun, mif'alatun. Okey. Ya, apa satu lagi pun saya lupa dah. Mif'alatun. Ya, sudah sebut tadi. Adalah dia punya wazan dia begitu. Jadi itu je. Jadi nak mudah kalau soalan ni cari yang ni. Yang maf'al. Kalau selain daripada wazan maf'al ni dia isim alat lah. Okay. Macam contoh 22 kat situ kita cari isim alat ke isim makan. Lepas tu ada perkataan malja'a. Malja'a. Nampak? Bermula dengan huruf mim. Bermula dengan huruf mim. 1, 2, 3, 4 ada 4 huruf. 1, 2, 3, 4 ada 4 huruf. Malja'a. Jadi ni automatik isim al-makan. Ni jawapan dia. Bagi satu markah, tulis satu markah. Dia. Kita tengok 23. Istakhdamat ukhti al-wasalah di wasli malabisaha. Dia di wasli malabisaha. Okay. Mana huruf yang bermula dengan mim? Sebab wazan isim makan bermula dengan huruf mim. Kamu sebut malabis, Ustaz. Malabis tu dia banyak huruf. Mim, lam, alif, ba, sin. 5. Padahal isim makan 4 je. Jadi salah lah kat situ. Kita dapat perkataan lain yang isim. Istakhdamat fi'il ukhti adikku, takkan dah dia isim apa? Isim makan isim alat. Jadi automatik jawapan dia apa? Al-wasalah. Al-wasalah. Ini kaedah. Kaedah Ustaz bagi kalau kamu tak faham ayat. Kalau tak faham ayat, tapi boleh tengok wazan al-wasalah, wazan dia al-fa'alah. Wasalah, mesin basuh. Jadi ini adalah isim al-alat. Okay. Satu markah. Okay. Kemudian 24. Yas'adul al-muwazzafun idza tabiq as-sadis, itu naik ke tingkat 6 bil mas'ad dengan menggunakan mas'ad. So al-mas'ad jawapan dia bermula dengan huruf mim. Okey. Mas'ad dia ada isim maka menggunakan tangga. Okey. Isim maka. Satu markah. Nampak? Mudah kan? Ini soalan mudah. Ini soalan yang kedua. Kalau kamu dapat ambil soalan ni macam mana kita nak buat, tu hafal wazan saja. Fahamkan wazan dia, hafalkan. Okey. Kemudian seterusnya soalan yang terakhir dalam set yang ketujuh. Keluarkan isim jamid dan juga isim mushtaq. Okey, isim jamid dan isim mushtaq. Soalan baru. Ni pun soalan baru juga ni. Kita baru jumpa. Keluarkan isim jamid dan isim mushtaq pada ungkapan berikut. Ibaratil atiyah 25. Disuruh keluarkan isim jamid dan juga isim mushtaq. Jadi dalam satu ayat tu kamu keluarkan dua-dua lah. Soalan yang pertama, isim jamid ni isim yang tetap. Dia tidak diambil wazan dia daripada fa'ala. Selalu kalau perkataan bahasa Arab kita ambil daripada fa'ala. Contoh kita jadikan rumus. Contohnya duduk jalasa, ambil daripada fa'ala, itu rumus dia. Okey. Tulis kataba, ambil daripada fa'ala. Baca qara'a, kita ambil daripada fa'ala. Tapi kalau perkataan itu tidak diambil daripada rumus fa'ila, maka ia dikatakan sebagai jamid. Kemudian ciri-ciri isim jamidnya pula, masdar bagi fi'il 3 huruf. Contohnya jalasa, masdar dia julus. Julus itu adalah isim jamid. Kataba, kitabah. Kitabah itu adalah isim jamid. Qara'a, qira'ah. Qira'ah itu adalah isim jamid. Masdar yang 3 huruf. Okay. Jadi kita tengok dekat sini, dia nak isim. Jadi jangan ambil fi'il. Jadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi kat sini ada dua. Yang pertama mithqal. Okey. Mithqal. Yang kedua adalah zarrah. Mithqal adalah isim al-mushtaq. Isim mushtaq apa jenis dia? Mithqal ni dia adalah isim alat. Apa itu isim mushtaq? Isim yang boleh dipecah lah. Yang sebelumnya Ustaz bagi itu, satu perkataan boleh jadi macam-macam. Macam tadi, bada'a tadi.
bada'a, badi, mabdu, ibtada'a, bidayah. Itu isim mushtaq. Itu perkataan yang boleh dipecahkan. Ini mithqal. Mithqal ni timbangan. Okey, pemberat. Jadi dia isim alat. Zarrah. Zarrah ini adalah masdar. Okey, dia adalah isim al-jami'. Dia adalah masdar. Okey, masdar. Zarrah. Masdar. Jadi dia isim jami'. Ini bukan jawapan Ini saya tunjuk je. Jawapan ini. Keluarkan satu markah, tentukan. Okey. Satu markah, satu markah, satu markah, satu markah. Okey. Kemudian 26. Al-mu'minuna khashi'una fi solatihim. Jadi jawapan dia khashi'una dengan solat. Solat. Okey. Khashi'una isim al-mushtaq. Okey. Dia isim apa? Dia isim al-fa'il. Okey. Khashi'. Kha alif shin ain. Kalau dia alif pada huruf kedua, maka dia isim fa'il. Khashi'. Wazan dia fa'il. Tengok balik rumus isim fa'il macam mana. Ini 3 huruf. Asal dia khasha'a. Tambah alif jadi khashi'. Waw nun menunjukkan kepada ramai lelaki, jamak muzakkar salim. Khashi'una. Okey. Solat. Solat ni dia adalah isim al-jami'. Okey, isim al-jami'. Dia adalah masdar. Dia adalah masdar. Okey. Okey, dah jawapan Kemudian 27. Ya'mal akhi fi warshatis sayyarah. Warshatis sayyarah. Apa ni kita nak ambil? Warshatis sayyarah. Jadi kataan dia adalah warsyah dan juga apa? Sayyarah. Mana satu isim mushtaq, mana satu isim apa, jami'. Warsyah, sayyarah. Sayyarah dia adalah kereta. Sayyarah kereta, kereta. Dia adalah jamak. Sayyarah, sayyarah. Okey, kereta. Warsyah, mesyuarat. Dalam warsyah. Warsyah ataupun bengkel. Apa satu? Ini adalah isim jami'. Okey. Sayyarah isim mushtaq. Isim mushtaq. Sayyarah dia adalah apa ni? Sayyarah. Kita panggil sebagai apa kan? Fa'al, isim alat lah. Okey. Isim alat. Bab kereta. Warsyah ni adalah masdar. Okey. 3. Bab. Kena dapat jawapan Dan yang terakhir, hadhil malabis masnu'ah minal harir. Hadhil malabis. Isim jami'. Kat sini ada banyak. Okey. Kalau kamu keluarkan masnu'ah. Masnu'ah. Betul. Okey. Dia adalah isim mushtaq. Okey. Dia adalah isim mushtaq. Kategori dia isim maf'ul. Okey, isim maf'ul. Kemudian kita cek satu isim isim jami', iaitu al-harir. Al-harir. Dia adalah isim jami'. Dia bukan masdar, tapi dia dibentuk perkataan dia memang bukan daripada fa'ala. Al-harir. Okey. Dia isim jami'. Baik, bentuk dia. So buat ni, keluarkan, tentukan. Satu lagi, malabis. Malabis tu isim mushtaq. Okey. Betul Faham Ni beza dia. Ni macam mana nak kita keluarkan isim jami' isim mushtaq. Jadi kena kenal lah. Nak dapatkan macam gini jawapan dia, kamu kena kenal isim mushtaq tu. Macam isim mushtaq ada 8. Dari kat dalam buku ni. Buku ni 8 Dia isim fa'il, isim maf'ul, isim alat, isim zaman, isim makan, sifat musyabbahah, isim
tafdil, sirah mubalaghah 8. Isim jamak satu je. Okay. Jadi kamu kenal ke-8 bukan boleh. Nampak jawapan dia? Tak dapat faham tak apa, tapi kena kenal. Kalau tak kenal tak tahulah. Itu kena banyak buat latihan. Okey. Boleh sama macam tak. Sebelum Ustaz jawab, Ustaz faham dulu tajuk ni. Dah faham boleh jawab. Okey. Setelah, jadi itu untuk set yang ke-7. Terus masuk untuk set yang ke-8. Okey. Set yang ke-8 iaitu untuk soalan yang pertama, isikan tempat kosong dengan isim maf'ul. Nampak? Isim maf'ul ni salah sebahagian daripada isim mushtaq. Soalan ni khusus set yang ke-8 di muka surat 58. 58. Ya, soalan yang pertama dia suruh kita berikan isim maf'ul berdasarkan kepada ayat dan dengan menggunakan fi'il yang berada dalam kurungan. Dia dah bagi fi'il dia. Okey. Jangan tunggu. 18. Kataan dia akhadha. Apa jawapannya? Dia suruh bagi jawapan. Sebab soalan isim maf'ul kita dah pernah jumpa. Kamu kena rujuk balik video-video Ustaz sebelum ni yang soalan ada isim maf'ul. Dia tengok balik kaedah ni sebab Ustaz dah sebut. Semalam pun ada dalam set yang ke-5 yang ke-6 ada soalan isim maf'ul. Jadi kita laju sikitlah. Akhadha dia 3 huruf. Kalau 3 huruf kita kena tambah mim dengan waw. Jadi mim kat depan, lepas tu waw. Okey, mim waw. Isim maf'ul dia ma'khuz. Okey. 19. Madaha pun 3 huruf, tambah mim kat depan. Okey, dan waw ha. Mim waw tambah. Ini dia punya rumus dia. Kalau 3 huruf maf'ulun. Okey. Wazan bagi 3 huruf adalah maf'ulun tambah mim tambah waw. Fa'ala adalah dia punya asal. Asal dia. Madaha asal tambah mim tambah waw. Jadilah isim maf'ul. Okey. Dan 20. Habba. Habba. Apa? Habba ni asal dia apa? Kita pilih habba asal dia hababa. Hababa. Ba yang 2. Jadi dia berapa huruf ni? 3 huruf. So, tambah mim tambah waw juga. Jawapan dia apa? Mahbub. Tambah mim tambah waw. Okey? So jangan terkejut tengok perkataan. Cuba detailkan penglihatan tu, tengok apa jenis dia. Cuba bilang betul-betul. Yang berapa? Yang keempat, fatahah. Soalan mudah dia bagi, semua 3 huruf. Jadi wazan sama maf'ul. Jadi maftuh. Ini kalau dapat soalan ni dekat SPM, kalau tak dapat jawab tak tahulah. Sama je, ma'khuz, mamduh, mahbub, maftuh. Ini semua isim maf'ul. Wazan dia maf'ul. Okey? Sama kan? Jadi harus dapat tu. Settle. Kemudian soalan yang kedua, soalan 22, 23, 24, 25. Boleh? Berikan masdar. Soalan famous. Berikan masdar bagi perkataan yang bergaris. 22. Apa dia bagi tu? Ya'tani. Kan? Ya'tani. Ya'tani ni adalah fi'il mudhari'. Nak cari masdar, tukar kepada fi'il madhi. Apa dia? I'tana. I'tana. I'tana adalah fi'il madhi bagi fi'il mudhari'. Ni madhi. Ni mudhari'. Ni madhi dia i'tana. Bilang berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi huruf dia ada 5 huruf. Wazan 5 huruf ada 5. Ada 5. Infa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala. Dalam 5 ni ada 3 wazan bermula dengan alif. Sebab dia bermula dengan alif, iaitu infa'ala, if'ala,
ta'ala dengan if Allah. Okey. Dalam tiga-tiga mana satu yang kena? Inilah. Alif ta, ni ada alif, ada ta. Alif ada ta. Jadi inilah wazan dia. Ifta'ala. Tengok tahu dah. Kat situ. Tengok aje. Nak kata ni nun, mana dia nun? Nun dekat belakang ni. Nak ada syaddah, mana ada syaddah. Okey. Jadi ini dia punya wazan dia ifta'ala. Ifta'ala dia punya masdar dia akan jadi ifti'alun. Tambah apa? Tambah apa itu? Tambah alif. Sebelum alif. I'tana dia tambah alif. Sebelum ni huruf ya tak ada titik, tambah alif. So dia akan jadi i'tina. Ta lepas nun. Selepas ni letak alif. Ni ya. Okey. Akhir dia ya. Bila jadi macam ini, ni huruf cacat, ada ya maksurah, alif maksurah, maka alif tu kita tukar jadi hamzah. Tukar jadi hamzah. So kalau dapat macam ni bentuk dia, ya tak ada titik, nak jadikan masdar, belakang tukar jadi hamzah. Alif tak ada, alif kat belakang tu, alif maksurah tu, iaitu ya tak ada titik, tukar jadi hamzah. Ditukar jadi hamzah. Ya ni. Ya tukar jadi hamzah. I'tana jadi i'tinaun. I'tinaun, ifti'alun. Gitu. Okey. Baik, dah ada. Kemudian perkataan seterusnya yaqulu. Yaqulu. Fi'il mudhari' tukar kepada fi'il amar. Fi'il madhi apa dia? Qawada. Fi'il madhi. So 3 huruf. 3 huruf dia tak ada rumus. Okey. 3 huruf ustaz kena bagi ataupun orang boleh tengok kamus. Apakah dia punya masdar ni? Yaqulu qawdan. Masdar dia adalah qawdan. Okey, masdar dia. Tengok kamus nanti. Kemudian 24. Yang tadiquna. Ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Sama. Hubung dengan huruf ya semua fi'il mudhari'. Tukar kepada fi'il madhi. Yang tadiquna buang ya alif. In talaqa. Waw nun menunjuk kepada ramai lelaki. Nanti kita tambah. In talaqa. Mana? 1, 2, 3, 4, 5. So ni 5 huruf. Wazan 5 huruf yang bermula dengan alif. Saya rasa kat mana? Alif ta. Ditambah alif ta, alif nun, alif syaddah. So yang kita nampak adalah intalaqa ni adalah sini, iaitu dekat apa? Depan dia ada alif nun, sini pun ada alif nun. Jadi dia sama. Intalaqa infa'ala. So wazan dia infa'ala. Infa'ala masdarnya adalah in fi'alun. Tambah apa? Tambah alif. Jadi intalaqa masdar dia apa? Intilaqun. Okey. Tambah apa? Tambah alif. Tambah alif. Intalaqa intilaqun. Ikut wazan. Ni wazan. Infi'alun intilaqun. Okey. Tambah alif. Semua tambah alif. Sebelum lam, infa'ala infi'alun, ifta'ala ifti'alun, if'alla if'ilalun. Semua tambah alif. Okey. Tak payah menyebut. Baik. Okey, selesai. Dia tanya 3 je pasal masdar. Ingat kaedah dia. Yang pertama, kalau fi'il mudhari' tukar kepada fi'il madhi, kemudian bilang huruf dia. Kalau 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf memang dah ada rumus. Kalau kamu hafal dapat jawab, tak hafal tak dapat jawab. Okey, rumus ni rumus. Follow je. Okey. Kalau 3 huruf macam ni, qawada letak kamus. Okey. Insya-Allah perkataan ni yang selalu keluar dalam SPM, perkataan yang kita selalu dengar. Insya-Allah tak ada masalah. Dan tak ada bagi soalan apa perkataan pelik-pelik lah.
peringkat SPM ya. Kemudian soalan yang terakhir bagi set yang ke-8 mata buku surat 59, kita tutup dengan istakhrij fi'lan mu'tadan. Fi'lan mu'tadan, keluarkan fi'il mu'tal pada ungkapan berikut dan sebutkan jenisnya. Kita dah galak kali jumpa soalan ni kan. Buku tingkatan 4 kita jumpa, tingkatan 5 pun kita jumpa. Dia suruh keluarkan fi'il mu'tal, kemudian bagi tahu apa jenis dia. Mu'tal apa misal, atau mu'tal ajwaf, atau mu'tal naqis, atau mu'tal lafif mafruq, atau mu'tal lafif makrun. Okey. Jadi kita boleh jawab nombor 25. Rasa mana? Keluarkan fi'il mu'tal dia. Yasqi. 6. Yaduru. Al-arda yaduru. Okey. Fi'il mu'tal ni adalah fi'il yang mana dalam dia ada alif waw ya. Yasqi ada apa ni? Yasqi ke? Ada ya. Yaduru ada waw. Ni tak termasuk. Ni fi'il mudhari'. Depan ni huruf mudhari'. Ni belakang waw dan juga ya. Okey. 27. Yanwi. Oh, ada dua tu. Mana huruf dia? Ni fi'il mudhari', tak kira. So ni waw dengan ya. Ada dua huruf. Apa jenis dia dua huruf ni? Kemudian 28. Wahaba. So kata ada mana? Waw kat depan. Okey. Jadi kalau fi'il mu'tal, kalau huruf illah dia dekat belakang, iya kat belakang huruf illah dia, maka dinamakan sebagai naqis. Kan? Kalau huruf illah dekat tengah-tengah, waw, okey, waw ni kat tengah, maka dia ajwaf. Dan kalau huruf illah ada dua, satu kat tengah, satu dekat belakang, dia lafif. Lafif apa? Lafif makrun. Okey. Dan kalau huruf illah kat depan, dia misal. Okey? Selesai dapat 8/8. Ni soalan mudah. Okey. Alhamdulillah, selesai kita punya ulang kaji soraf untuk kertas 1. Bagi semua set yang mana semua set dalam buku Ustaz Azhar Awam, set tingkatan 4 dan juga set tingkatan 5 bagi kertas 1 ya. Jadi Ustaz mohon jasa baik kamu semua yang melihat video ini ya, ini bukan video kita nak popular apa semua, tak ada ya. Ini khusus Ustaz buat untuk kamu semua ya, supaya faham bagaimana kaedah nak dapatkan jawapan. Kalau contoh kita bersemuka sekalipun, inilah kaedah Ustaz ajar. Yang bezanya kamu kat depan dan Ustaz akan tanyalah faham ke tidak gitu. Sekarang ni kamu tak ada, jadi Ustaz boleh rakam dan daripada kamu, moga-moga kamu tengok dan dapatkan kefahaman. Sekiranya kamu tidak faham, kamu boleh WhatsApp dekat Ustaz ataupun PM Ustaz. Ikutlah call ke video call ke, tanya ni kenapa dapat dia macam gini, macam ni, macam gini. Okey. Gitu. Kalau faham alhamdulillah, kamu boleh teruskan ya. Kat dalam buku Abu Sakinah ni ada banyak lagi soalan. Bahkan kita baru bincang kertas 1. Kertas 2 ada lagi. Kamu boleh buat kertas 2 kertas 2 tu pula buat. Kertas 2 lebih kepada buat ayat lah. Bagi contoh buat ayat, bagi contoh buat ayat gitu. Okey. Pun ada kaedah dia dan yang disebut kat dalam tu macam mana kita nak buat soalan-soalan bila diberikan. Jadi Ustaz harap kamu dah boleh faham dan dah boleh dapat kaedah dia dan sedikit sebanyak adalah faham. Kalau tak dapat faham semua, puan-puan dapatlah faham separuh ataupun sikit, jadilah alhamdulillah. Kalau dapat faham semua, alhamdulillah. Ya? Dalam bulan yang berkat ni insya-Allah kita cuba sedaya upaya maksimumkan pembelajaran kita. Setakat mana yang kita mampulah Okey, wallahualam, untuk itu sahaja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.